Salam sejahtera yang saya hormati pensyarah khusus ini, Dr. Muhammad Masyuri serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Khawiwan dari kumpulan 4. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami. Tajuk kajian yang telah kami pilih ialah gangguan mental dalam kalangan remaja dan pendekatan moral bagi mengatasinya. Pertama sekali, apakah itu gangguan mental? Gangguan mental merupakan satu keadaan kesihatan yang boleh memberi kesan kepada cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak. Mereka yang mengalaminya mungkin sukar menjalankan aktiviti harian, sukar berinteraksi dengan orang lain dan mudah terkesan dengan perubahan emosi serta tingkah laku. Hadirin sekalian, gangguan mental dalam kalangan remaja kini semakin membimbangkan. Menurut pelbagai laporan, terdapat peningkatan kes remaja yang mengalami tekanan perasaan, kemurungan, malah ada yang sampai terfikir untuk membunuh diri. Antara faktor utama yang mendorong kepada masalah ini termaksudlah tekanan akademik, penggunaan media sosial yang berlebihan, masalah keluarga serta harapan tinggi daripada ibu bapa. Semua ini memberi kesan yang besar terhadap kesejahteraan remaja dari segi emosi, prestasi akademik, hubungan sosial, malah kesihatan fizikal mereka. Seterusnya, izinkan saya berkongsi tentang objektif kajian kami. Kajian ini dijalankan dengan 3 objektif utama. Pertama, mengkaji punca gangguan mental dalam golongan remaja. Yang kedua, mengkaji peranan moral dalam menangani isu gangguan mental. Yang last sekali, menjadangkan pendekatan moral bagi menangani gangguan mental remaja. Dengan adanya objektif ini, diharapkan kajian kami dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam serta cadangan yang bermanfaat kepada semua pihak, terutamanya masyarakat, keluarga dan juga pihak berwajib dalam mengenai isu ini. Itu sahaja bahagian saya. Seterusnya, saya menserahkan kepada rakan kumpulan saya. Okey, selamat pagi. Sekarang saya akan membincangkan metodologi kajian. Jadi, kajian ini dijalani melalui soal selidik dan juga analisis dokumen. Perang soalan selidik telah diedarkan kepada 51 orang dengan menggunakan Google Form. Perang soal selidik telah dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A mempunyai soalan mengenai data demografi responden seperti jantina, umur dan bangsa. Soalan-soalan di bahagian B merupakan soalan untuk mengenal pasti punca gangguan mental dalam golongan remaja. Bahagian C pula merupakan soalan-soalan untuk menganalisis peranan moral dalam menangani isu gangguan mental. Untuk analisis dokumen, kaedah analisis dokumen telah dijalankan dengan melakukan kajian melalui artikel berita, laporan berita, jurnal akademik serta pelbagai laman sesawang untuk mendapatkan maklumat yang relevan dan terkini mengenai isu yang dibincangkan, iaitu gangguan moral remaja dan pendekatan moral mengatasinya. Pendekatan ini telah dipilih bagi memastikan kajian yang dilakukan dapat memperoleh maklumat yang terperinci dan menyeluruh untuk tujuan analisis yang lebih mendalam. Okey, seterusnya cara analisis cara. Kami telah menjalankan analisis secara deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara terperinci dan menyeluruh data yang diperoleh daripada soal selidik dan penilaian. Dengan maklumat utama menghasilkan laporan kajian yang komprehensif dan informatif. Dalam proses analisis ini, kami telah menggunakan peratusan untuk mempersembahkan data dengan cara yang sistematik dan mudah difahami. Responden diminta menekan ya atau tidak untuk mendapatkan analisis yang mendalam. Jadi, untuk analisis kajian,
Dalam bab ini, kami telah mengemukakan dapatan kajian dan analisis kajian secara terperinci. Dapatan kajian ini, perkara yang dibincangkan adalah menurut susunan objektif kajian bagi laporan yang telah dilakukan. Pertama, mengkaji punca gangguan mental dalam golongan remaja. Kedua, mengkaji peranan moral dalam menangani isu gangguan mental. Dan ketiga, mencadangkan pendekatan moral bagi menangani gangguan mental remaja. Setiap objektif dikemukakan mengikut langkah-langkah berikut, iaitu melalui analisis secara serta dapatan data. Segala maklumat yang berkaitan telah dikumpulkan untuk mengenal pasti keperluan kajian. Proses ini membantu untuk menentukan dapatan kajian yang telah dianalisis. Jadi untuk bahagian A, terdapat catatpan untuk jantina, umur dan bangsa. Untuk jantina, terdapat 35.3% responden adalah perempuan dan 64.7% responden adalah lelaki. Bagi catatpan umur, terdapat responden umur dari 10 hingga 18 tahun dan 43.1% adalah responden 19 tahun sehingga 35 tahun dan 9.8% responden adalah 36 tahun sehingga 50 umur tahun dan bagi responden 51 tahun ke atas adalah 0%. Kami telah merangkumi dan melibatkan responden selain umur remaja dengan tujuan untuk mendapatkan respon kajian yang lebih mendalam. Hal ini kerana umur yang lebih tinggi pun juga mempunyai pengalaman sebagai remaja. Jadi untuk catatpan bangsa, kita melibatkan kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan kaum lain-lain. Untuk kaum Melayu adalah 23.5%, kaum Cina adalah 35.3%, kaum India adalah 31.4% dan kaum lain-lain adalah 9.8%. Jadi secara keseluruhan, walaupun terdapat perbezaan peratusan antara setiap kaum, taburan ini sudah agak seimbang. Dan untuk bahagian B, soalan yang pertama adalah, adakah anda mengalami tekanan akademik? Dan terdapat 43.1% responden mengatakan tidak dan 56.9% mengatakan ya. Jadi, hal ini menunjukkan bahawa lebih separuh daripada pelajar mereka berhadapan dengan cabaran akademik yang memberi tekanan dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kedua adalah, adakah anda mengalami masalah kewangan? Terdapat 60.8% responden mengatakan tidak dan 39.2% responden mengatakan ya. Ini bermaksud majoriti pelajar berada dalam keadaan kewangan yang agak stabil, namun sebahagian kecil masih terkesan dengan isu kewangan. Untuk catatpan yang seterusnya adalah, adakah anda mengalami masalah penggunaan media sosial tidak terkawal? Terdapat 54.9% mengatakan tidak dan 45.1% mengatakan ya. Jadi dapatan ini menunjukkan hampir separuh pelajar masih berisiko dipengaruhi penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok dan sebagainya secara berlebihan.
Jadi seterusnya, adakah anda mengalami masalah keluarga? Terdapat 65.7% mengatakan tidak dan 33.3% responden mengatakan ya. Jadi untuk masalah ini, hal ini membuktikan bahawa sebahagian kecil pelajar terkesan dengan konflik keluarga yang boleh mempengaruhi emosi dan tumpuan mereka untuk belajar. Untuk catapan yang seterusnya adalah, adakah anda telah mengalami pengalaman trauma? Terdapat 66% mengatakan tidak dan 34% mengatakan ya. Walaupun majoriti tidak terkesan, peratusan yang mengalaminya telah tetap signifikan kerana trauma boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kesejahteraan mental. Dan akhirnya, adakah anda mengalami tekanan dari rakan sebaya? Terdapat 70.6% mengatakan tidak, 29.4% mengatakan ya. Ini menunjukkan majoriti pelajar tidak menghadapi tekanan sosial, namun hampir 1/3 responden masih terkesan dengan faktor rakan sebaya. Okey, jadi untuk bahagian C, pada pendapat anda, adakah kaunselor dapat membantu anda dalam menangani gangguan mental? Terdapat 54.9% mengatakan tidak dan 45.1% mengatakan ya. Jadi, ini menunjukkan bahawa lebih ramai orang melihat kaunselor sebagai sumber yang berkesan dan profesional untuk mendapatkan bantuan. Seterusnya, pada pendapat anda, adakah pendekatan moral dapat menangani masalah gangguan mental? Terdapat 51% mengatakan tidak dan 49% mengatakan ya. Jadi, dapatan ini sangat menarik kerana hasilnya hampir seimbang. Dan ini menunjukkan bahawa pandangan tentang sama ada pendekatan moral seperti keagamaan atau nilai-nilai murni berkesan dalam menangani kesihatan mental masih menjadi topik yang dibahas. Dan akhirnya, pada pendapat anda, adakah keluarga dapat menangani masalah gangguan mental? Terdapat 58% mengatakan tidak dan 42% mengatakan ya. Jadi, ini menunjukkan persepsi umum bahawa walaupun sokongan keluarga penting, mereka mungkin tidak mempunyai kemahiran atau pengetahuan yang mencukupi untuk menangani isu kesihatan mental secara menyeluruh. Jadi, sebagai kesimpulan, melalui kajian ini, kami telah mendapatkan bahawa gangguan mental merupakan masalah yang dihadapi oleh remaja. Punca-punca seperti tekanan mental, masalah kewangan, masalah penggunaan media sosial yang tidak terkawal, masalah keluarga, pengalaman trauma dan tekanan dari rakan sebaya, kaunselor, keluarga dan pendekatan moral memainkan peranan yang perdana untuk mengatasi masalah gangguan mental yang dihadapi oleh remaja zaman ini. Secara keseluruhan, isu kesihatan mental tidak dipandang remeh oleh semua pihak dan masyarakat. Haruslah bertindak secara rasional dan tidak memandang rendah kepada individu yang menunjukkan tanda berpenyakit mental. Semua pihak haruslah mengambil langkah proaktif untuk memberikan bantuan yang sewajarnya agar golongan remaja dapat kembali sihat dan menyempurnakan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia yang terbaik. Sekian, terima kasih.